Selamat petang, salam sejahtera. Satu lagi rahsia di dalam pentadbiran Najib didedahkan di Mahkamah Tinggi hari ini. Ya, gara-gara pembongkaran daripada seorang saksi mengatakan jaminan segera hutang AS 3 bilion 1 MDB kerana Najib mahu ia dilakukan. Wow. Jaminan segera hutang AS 3 bilion 1 MDB kerana Najib mahu ia lakukan. Bayangkan, AS 3 bilion itu kalau dalam bentuk ringgit Malaysia lebih daripada 10 bilion. Wow, kerana Najib mahu ia dilakukan, kata saksi. Saudara penonton sekalian, Kerajaan Malaysia mempercepatkan pengeluaran jaminan kerajaan untuk pinjaman baharu AS 3 bilion pada 2013 oleh anak syarikat 1MDB tanpa mengikut prosedur yang betul. Dan jaminan ini dikatakan sebagai apa yang Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak, mahukan. Mahkamah Tinggi diberitahu pada hari ini. Surat sokongan 14 Mac 2013 itu yang ditandatangani Najib sebagai Menteri Keuangan ketika itu bertindak sebagai jaminan kerajaan untuk hutang AS 3 bilion. Dan ini bermakna kerajaan Malaysia terpaksa menanggung hutang jika anak syarikatnya iaitu 1MDB tidak dapat membuat bayaran balik. Bekas Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Keuangan Datuk Siti Zawiyah Muhammad Desa berkata demikian ketika memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan ke-26 dalam perbicaraan Najib berhubung penyelewengan RM2.28 bilion dana 1MDB. Siti Zawiyah yang telah berkhidmat selama 25 tahun di Kementerian Keuangan berkata, ini bukan prosedur biasa. Ia adalah pertama seumpamanya, dalam erti kata lain katanya, anda tahu, segala-galanya perlu dilakukan dengan sewajarnya pada hari yang sama. Katanya, memetik melimel sambil bersetuju bahawa proses untuk pengeluaran surat sokongan dilakukan dengan cepat. Sebagai maklum balas kepada soalan Ketua Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Siram, Siti Zawiyah mengesahkan bahawa langkah-langkah berjaga-jaga biasa tidak diambil dan prosedur berkaitan tidak dipatuhi kerana kadar yang dipercepatkan. Pertamanya, tiada usaha sewajarnya dilakukan untuk unjuran aliran tunai kerana pada mulanya kami perlu membuat kertas kerja dan membentangkannya pada kabinet pada hari yang sama. Maklumat yang kami dapat ia tidak mencukupi. Kami terpaksa bekerja dengan apa sahaja maklumat yang diberikan kepada kami. Ia sangat terhad. Tiada penilaian menyeluruh terhadap pelaburan tersebut. Malah, tidak ada. Mereka tidak memberi kami apa-apa untuk kami melakukan usaha sewajarnya, katanya lagi. Jadi, tiada pilihan dibuat atau usaha wajar terhadap unjuran aliran tunai. Ia adalah yang pertama seumpamanya, kami tidak mempunyai sebarang unjuran aliran tunai. Yang penting untuk kami menilai sama ada pelaburan itu boleh menghasilkan jenis pendapatan yang sesuai untuk membayar pinjaman, tambahnya lagi. Sri Ram kemudian bertanya, sama ada biasa untuk Siti Zawiyah bertindak mengingkari arahan yang diberikan kepadanya oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan ketika itu, iaitu Tan Sri Muhammad Irwan Sagir Abdullah, mengenai perkara berhubung surat sokongan itu sambil bertanya, bolehkah anda mengingkari perintahnya? Dalam erti kata lain, jika dia memberitahu anda untuk meluluskan, bolehkah anda mengatakan tidak? Siti Zawiyah menjawab, saya boleh menasihatinya, tetapi terpulang kepada dia sama ada mahu menerima atau tidak. Sri Ram kemudian bertanya, tetapi apabila dia memberitahu anda, inilah yang Perdana Menteri mahu lakukan, apakah tanggapan yang anda dapat dalam fikiran anda? Siti Zawiyah menjawab, itu adalah arahan. Dalam proses pantas itu, Kementerian Keuangan menyediakan memorandum dalaman pada 11 Mac 2013 berhubung isu surat sokongan dan kemudiannya mendapat kelulusan Perdana Menteri ketika itu, memetik
melemel. Selepas mendapat kelulusan Najib, pegawai Kementerian Kewangan pada 11 Mac 2013, kemudiannya menyediakan memorandum kepada Kabinet bagi pihak Menteri Kewangan untuk mendapatkan kelulusan Kabinet. Kabinet pada 13 Mac 2013 membuat keputusan bersetuju dengan pengeluaran surat sokongan kerajaan melalui Kementerian Kewangan untuk hutang 1MDB berjumlah Amerika Syarikat dolar 3 bilion. Dengan Najib sebagai Menteri Kewangan, kemudian menandatangani surat sokongan bertarikh 14 Mac 2013. Hanya beberapa hari kemudian, 1MDB menerima wang yang diperoleh. Hanya beberapa hari kemudian, 1MDB menerima wang yang diperoleh. Wow, cepat juga proses itu ya. Surat sokongan ini penting untuk anak syarikat 1MDB, yaitu 1MDB Global Investment Limited menerbitkan bond Amerika Syarikat dolar 3 bilion. Pengumpulan dana AS 3 bilion itu kononnya untuk pelaburan melalui usaha sama yang dirancang antara 1MDB dan firma Abu Dhabi Abar Investment PJS, tetapi kini diketahui bahawa 1MDB sebaliknya berurusan dengan syarikat palsu yang mempunyai nama serupa dengan Abar. Bond 10 tahun Amerika Syarikat 3 bilion itu diterbitkan oleh 1MDB GIL pada 19 Mac 2013 dengan faedah 4.4% ke atas jumlah AS 3 bilion yang perlu dibayar sehingga 2023. Pihak pendakwaan pada hari pertama perbicaraan Najib berkata, ia akan menunjukkan bahawa 1MDB GIL pada 19 Mac 2013 hanya menerima AS 2.721 bilion daripada dana AS 3 bilion yang diperolehnya, dengan baki dibayar untuk mengatur Goldman Sachs sebagai yuran, dan itu lebih AS 1 bilion daripada 2.721 bilion telah dibayar kepada dua dana Devonshire Funds Limited dan Enterprise Emerging Markets Fund, kini diketahui dikaitkan dengan Low Tech Joe pada 20 Mac dan 21 Mac 2013. Pihak pendakwaan juga berkata ia akan menunjukkan bahawa sejumlah 890 juta termasuk sejumlah Amerika Syarikat dolar 430 juta yang melalui Graton Property Holding dalam beberapa hari berpindah dari Devonshire dan EEMF ke Tanuri Finance Corporation, dan ia juga akan menunjukkan bahawa Tanuri pada awal April 2013 telah memindahkan AS 681 atau lebih RM2 bilion ke akaun Najib. Wow, 2 bilion tu masuk ke dalam akaun Najib. Graton dan Tanuri kini diketahui berada di bawah kawalan Eric Tan, rakan sekutu Lu Tiak Jo atau Jolo, ahli perniagaan dalam buluan yang dikaitkan dengan skandal 1MDB. Itulah dia saudara, pendedahan rahsia besar dalam pentadbiran Najib didedahkan di Mahkamah Tinggi hari ini, iaitu jaminan segera hutang AS 3 bilion 1MDB kerana Najib mahu ia dilakukan. Setelah tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.